A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan umur dan kesihatan. Kita meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan fiqh al-muamalah. Dan sebelum itu marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian, hari ini Ustazah akan sambung berkaitan dengan Bai' al-Arbun. Dan selepas daripada tajuk-tajuk yang tidak diambil sebagai assignment, habis untuk kita bincangkan, Ustazah akan minta untuk dibuat pembentangan selepas daripada ini. Walaupun kita teruskan dulu perbincangan kita berkaitan dengan salah satu daripada topik yang seterusnya. Setelah kita selesai membincangkan tentang salam, istisna dan juga al-'innah, saya akan masukkan berkaitan dengan Bai' al-Arbun ataupun disebut sebagai deposit atau down payment. Ya. Jual beli secara arbun adalah dimaksudkan dengan pembayaran deposit dalam akad jual beli. Maknanya duit deposit itu kita sebut sebagai arbun. Secara ringkasnya, saya nak fokuskan kepada perbincangan kita ini. Kita akan bincangkan tentang pertama sekali the meanings of arbun, kemudian features dia, scholars view dan application in Islamic banking serta sedikit past question about this topic. Baik, Bai' al-Arbun sebagaimana Ustaz sebutkan tadi ialah salah satu daripada muamalat kontrak, ya, muamalah kontrak di antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli, yang mana penjual akan menentukan harga berapa bahan yang dijual dan pembeli bersetuju untuk membeli barangan tersebut. Tetapi sebelum membuat persetujuan, oleh kerana selesai ataupun belum selesai membuat persetujuan, pembeli telah pun memberikan dikendaki membayar deposit ataupun sedikit wang pendahuluan sebagai tanda persetujuan untuk meneruskan jual beli barangan tersebut. Yang biasanya harga jualan, jumlah pembayaran deposit itu adalah lebih rendah berbanding dengan harga sebenar. Katakanlah harganya RM10,000, maka deposit mungkin RM5,000 ataupun mungkin RM2,000 ataupun mungkin RM1,000 ataupun mungkin RM500. Dibayar dahulu sedikit sebagai tanda persetujuan untuk membeli barangan tersebut. Jadi dalam proses jual beli tersebut, penjual tidak boleh lagi menjual barangan itu kepada orang lain. Okey, apabila dah bersetuju dan telah pun dibayar deposit, maka penjual tidak boleh meneruskan penjualan itu kepada orang lain dan mesti disimpan kepada pembeli yang telah membayar deposit tersebut. Jadi kalau kita istilahkan sebagai cuk lah, standar nak beli tapi tak sempurna lagi pembelian. Jadi itu disebut, itulah secara introduction, secara pendahuluan berkaitan dengan Bai' Arbun. Kita lihat tentang Bai' Arbun. Secara asasnya Bai' Arbun ini disebut sebagai Urbun ataupun Urban, Arbun, Arban dan Arbun. Istilah itu. Istilah perkataan, bukan istilah. Perkataan itu dieja ataupun disebut itu makna yang sama. Walaupun pada asalnya dia bukan berasal daripada perkataan Arab. Dia adalah satu perkataan yang diterima pakai dalam masyarakat Arab, tetapi bila disebut Arbun, ia adalah suatu yang telah diarabkan kerana menjadi suatu amalan pada masyarakat Arab sejak daripada dahulu lagi. Sebagaimana itu dari sudut istilah lah, sebagaimana yang kita katakan ada perkataan yang bukan daripada Arab tetapi kita guna pakai dalam bahasa Arab. Ada perkataan yang bukan daripada bahasa Melayu contohnya, tapi kita guna pakai dalam bahasa Melayu.
Kan macam kerusi. Dia bukan bahasa Arab, dia pada perkataan Arab. Kemudian dijadikan bahasa Melayu. Begitulah juga dengan arbun. Ianya bukan kalimah asal daripada bahasa Arab tetapi digunakan pakai dalam bahasa Arab. Baik, technical meaning of arbun ini ataupun orbun, the sale purchase transaction that's involve earth money or deposit in order to purchase certain property. Iaitu pembayaran, bayar sedikit, bayar muka ataupun bayar pendahuluan untuk menentukan dalam proses jual beli. The contract sale be proceed that deposit be part of actual amount so that the payer we pay on the balance only. Apabila kontrak ini telah berlaku, bila dah bayar pendahuluan, automatik kontrak telah berlaku. Apa makna kontrak telah berlaku? Makna telah berlaku sedikit perjanjian antara kedua belah pihak, dan pihak seller, pihak penjual tidak boleh menjual barangan yang dijanjikan itu kepada orang lain. Tetapi sekiranya pembeli itu cancel ataupun pembeli tidak membatalkan hasrat untuk membeli barangan tersebut, seller boleh mendapatkan duit tersebut. Maksudnya RM10 daripada ataupun RM10,000 daripada bayaran itu akan menjadi hak pembeli. Itu penjual. Itu dari sudut technical meaning. Baik, kita pergi kepada the features of buy arbun. Yang pertama, apa syarat ataupun apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan buy arbun? Transaction happen when the potential buyer make a deposit to the seller as to confirm at that property. Pertama sekali ciri-cirinya ataupun disebut sebagai buy arbun apabila bayaran mula dibuat oleh pembeli. Okey. Bila pembeli nak beli barang, dia kata okey, saya setuju nak beli barangan tersebut dengan harga RM500 dan penjual kata kalau nak beli boleh. Tak boleh bayar terus semua pun tak apa, tapi bayar dulu deposit sebagai tanda persetujuan. Okey, bila dah bayar deposit, maka automatik akad itu telah berlaku. Okey, persetujuan di antara kedua pihak itu telah berlaku. Yang kedua, property still with the seller. Kan, property itu masih ada dengan seller lah, dan barang itu mesti ada lah. Tak boleh nak jual, bayar deposit tapi barang tak ada, ataupun barang memang tak wujud, kan? Itu tak jadilah buy. Buy ini berlaku apabila adanya barang, kan, sebagaimana syarat jual beli biasalah. Cuma persoalan di sini adalah kaedah pembayaran itu yang berbeza. Kalau dah dibayar, oleh kerana barang yang ini kamu tak boleh bayar semua lagi, tapi kalau kamu setuju dan nak, kamu bayar dulu sikit sebagai deposit, sebagai tanda jadi. Kan? Maknanya kalau dibatalkan ataupun pembelian itu tidak dapat dilaksanakan, maka deposit itu menjadi hak milik seller. Yang ketiga adalah bila nak berpotensi untuk membeli ataupun dah proceed bayaran dan bersetuju untuk membeli, maka pembeli boleh meneruskan bayaran dan deposit itu termasuk sebahagian daripada harga barangan. Okey, sebahagian daripada harga barangan. Tetapi sekiranya want to cancel the contract, the deposit be entitled to the seller. Pasal apa dapat kepada seller? Pasal seller telah menanggung kerugian. Sepatutnya dia dah laku 5 hari lepas lagi dah. Tapi oleh kerana janji, okey, lepas minggu saya datang balik. Nak bagi tahu setuju atau tak setuju. Maka seller dah mengalami kerugian disebabkan oleh pembatalan daripada pihak buyer. Jadi itu yang dimaksudkan. Apakah persoalan kat sini adalah apakah buy arbun ini dibenarkan dalam Islam? Sebab itu prosesnya macam ni. Okey, kalau proses macam ni setuju, boleh tak boleh? Okey. Time duration of payer yang keempat, to determine may proceed or cancel the transaction. Yang seterusnya adalah mesti ada time duration. Kalau ikutkan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti mengatakan bahawa buy arbun ini dibenarkan, antara syarat utamanya adalah mesti ada duration time. Mesti ada tempoh masa. Tak boleh kita nak kata okey saya bayar dulu pendahuluan, nanti saya datang balik. Okey, datang balik tu bila? Kalau tak ditentukan masa, maka ia adalah suatu yang sangat merugikan pihak seller kerana tidak tentu sama ada nak beli ke tak beli. Dan dia tidak boleh menjual kepada orang lain. Okay. Yang seterusnya adalah only the payer
or potential buyer have B option. Khiyar. Hanya pembeli sahaja yang boleh khiyar, menentukan beli tak beli. Penjual tak boleh nak batalkan pembelian, kecuali dengan persetujuan. Maknanya kalau tiba-tiba je penjual kata, hello, saya tak jadilah nak jual kat awak. Pasal apa? Pasal ada orang lain tawarkan dengan harga lebih tinggi. Maka itu adalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Rasulullah melarang penjualan beli secara zalim, kan? Secara gharar, secara pengkhianatan. Dah pada asalnya tanah, okey, katakanlah dia nak beli tanah sebidang. Dia kata saya setuju nak beli tanah ni dengan harga 100,000. Baik, saya setuju nak jual. Tapi saya perlu pergi berhutang dululah sebab saya nak cari duit dulu nak bayar. Dengan harga 100,000 ni. Okey, penjual kata boleh, tapi kena bayar deposit lah sikit. Sebab apa? Sebab kalau tak bayar deposit nanti tak tahu awak confirm ke tak confirm. Kalau orang lain datang tanya pun saya tak boleh nak cakap sebab tak tentu lagi nak beli ke tak nak beli. Maka apabila pembeli telah membayar deposit, okey, kalau macam tu saya setuju harga tanah ni saya nak beli dengan harga 100,000 dan saya bayar deposit 5,000. Dalam tempoh sebulan mesti melunaskan semua bayaran. Baik. Kalau sekiranya pembeli itu dalam tempoh tersebut ada orang lain datang dan tawarkan tanah itu dengan harga 150,000, maka penjual tidak ada hak untuk mengcancel, membatalkan pembelian yang bayaran perjanjian yang telah dibuat oleh pihak pembeli yang pertama tadi. Tetapi pembeli berhak untuk boleh khiyar ataupun boleh pilih. Tak jadi dalam tempoh tersebut, minta maaf lah encik, saya tak dapat pinjaman saya tak lulus, saya cancel bayaran. Saya cancel untuk beli tanah ni. Pembeli boleh buat khiyar tersebut, tetapi penjual tak boleh. Sebab itulah dalam bab ini, adakah pihak penjual tadi boleh menerima ataupun boleh mengambil duit 5,000 deposit tadi sebagai tanda ganti rugi yang telah pun dialami oleh beliau. Itu persoalannya. Sebab itulah dia ada pandangan di kalangan fuqaha dalam membincangkan tentang apakah boleh ataupun tak boleh kaedah arbun ini. Okey. Dalam scholars view ni kita ada 3 perbincangan. Yang pertama adalah dari sudut persetujuan, bersetuju ataupun tidak bersetuju. Yang kedua, apakah hujah pihak yang mengatakan bahawa boleh dilaksanakan bai' arbun, dan apakah hujah daripada pihak yang tidak yang mengatakan bahawa bai' arbun ini tidak sah. Dan yang ketiga, apakah hujah yang diguna pakai. Okey, alasan ataupun reason yang dikatakan bahawa mereka mengatakan bahawa ini boleh dan ini tak boleh. Baik, kita pergi kepada perbincangan pertama, iaitu pihak yang bersetuju yang mengatakan bahawa bai' arbun ini dibenarkan dalam Islam, dan most of jurists include Hanafi, Syafi'i, Maliki scholar and many others disagree with this sale. Khalifah Umar Al-Khattab, Abdullah ibn Umar dan juga tabi'in yang lain seperti Mujahid, Nafi' dan Hanbali mengatakan bahawa bai' arbun ini adalah dibenarkan. Manakala most of jurists include Hanafi, Syafi'i, Maliki scholar and many others disagree with the sale. Ada yang setuju, 2 pandangan, ada yang tidak bersetuju. Okey, kita tengok pada yang kedua, reason. Okey, mengatakan bahawa pihak yang bersetuju mengatakan bahawa bai' arbun ini dibenarkan kerana termasuk dalam kaedah jual beli biasa. Maksudnya pada pandangan yang mengatakan bahawa permissible based on practice Sayyidina Umar Al-Khattab, Imam Ahmad yang mengatakan bahawa it is no problem, kerana dia adalah perkara yang boleh telah pun dilaksanakan pada zaman sahabat dahulu, dan perkara ini membolehkan kerana mengesahkan bahawa bai' arbun ini dibolehkan. Manakala yang forbidden, mereka memberi 3 hujah yang mengatakan bahawa kenapa mereka menolak bai' arbun ini. Yang pertama, kerana terdapat gharar, dia kata. Kerana terdapat gharar dalam masalah jual beli ini. Kenapa gharar? Kerana jual beli itu tidak dilakukan dengan sempurna. Okey, tidak dilakukan dengan sempurna. Baik, seterusnya kita sambung pada video yang seterusnya, insya-Allah.
hujah yang kedua dan yang ketiga kita sambung pada video yang akan datang, insyaAllah.